Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idin Nabila Sarudin. Nombor menteri saya 10DT22L1137. Hari ini saya akan huraikan 4 faktor berlakunya pengabaian tanggungjawab kepada jiran sekeliling pada masa kini. Pertama, faktor teknologi dan media sosial turut mempengaruhi masyarakat mengabaikan semangat kejiranan. Dengan perkembangan kecanggihan teknologi, kita semakin kurang untuk berinteraksi atau berkomunikasi secara langsung dengan wujudnya aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Akhirnya, kemahiran untuk berkomunikasi dan beramah mesra dalam pergaulan semakin hilang dan semangat kejiranan semakin luntur. Seterusnya, faktor pendidikan. Bila seseorang itu mempunyai pendidikan yang tinggi, maka dia akan mempunyai pangkat ataupun jawatan yang tinggi dalam pekerjaannya. Hal ini sekaligus akan mengubah perspektif individu terhadap kehidupan bermasyarakat. Jawatan dan pangkat yang tinggi akan menyebabkan mereka merasa mereka mampu berdikari dan tidak memerlukan orang lain. Seterusnya, struktur perumahan yang moden juga menyukarkan penyuburan semangat kejiranan. Kebanyakan rumah dan pangsapuri moden dibina dengan tembok yang tinggi dan berpagar. Keadaan ini berbeza dengan rumah-rumah di kampung yang tiada sempadan untuk membezakan rumah seseorang. Akhir sekali, perubahan gaya hidup masyarakat yang terlalu sibuk dalam mencari rezeki masing-masing. Hal ini menyebabkan mereka tiada masa lagi untuk bertegur sapa atau berborak-borak sesama jiran. Pada hari ini, kos sara hidup sangat tinggi dan ia menyebabkan masyarakat mengejar kekayaan dan bekerja sehingga lewat malam. Akibatnya, mereka keletihan, kesentukan masa dan tiada lagi masa untuk berjiran. Assalamualaikum, nama saya Syasha Sabrina binti Mas Sabri. Nombor medis saya 10DT22F113. Hari ini saya akan bercakap tentang kesan pengabaian tanggungjawab kepada jiran. Terpinggir dari masyarakat. Masyarakat tidak akan bergaul dengan jiran yang tidak beradab dan tidak tahu menghormati hati dan perasaan jiran tetangga. Selain itu, apabila tiadanya adab, maka kita akan mengganggu ruang peribadi kejiranan kita. Berlakunya perselisihan faham antara jiran tetangga. Perkara ini dilihat cenderung berlaku apabila di antara jiran tiada komunikasi yang baik. Malah lebih membimbangkan apabila berlakunya fitnah di kalangan masyarakat setempat yang melibatkan jiran tetangga. Tidak mendapat ketenangan hidup. Apabila kita tidak beradab dengan jiran, kita tidak akan mendapat ketenangan hidup. Apabila seringkali diselubungi rasa bersalah dan sering mewujudkan perkara-perkara negatif di dalam minda sehingga akhirnya wujud pula masalah hati yang tidak tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aina Safia binti Muhammad Sepullah. Nombor meja saya 10DDT22F1131. Pada hari ini, saya akan menyatakan 3 tanggungjawab jiran dalam Islam dan isu berkenaan sikap tidak ambil tahu tentang jiran tetangga pada masa kini. Yang pertama sekali, memberi salam apabila bertemu. Dan yang kedua, memerhatikan rumah apabila ketiadaannya. Yang terakhir, menziarahi dan mendoakan ketika mereka sakit. Demikian ialah contoh-contoh perbuatan yang dapat mengelakkan berlakunya isu berkenaan sikap tidak ambil tahu tentang jiran tetangga pada masa kini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Safia Adani binti Bahtiar. Nombor meja saya 10DDT22F1122. Yang keempat ialah langkah-langkah untuk memastikan hak-hak sesama jiran akan terlaksana. Pertama ialah mewujudkan pusat komuniti dan rukun tetangga. Semua ahli masyarakat mengambil bahagian dan menyumbangkan apa yang perlu untuk mencapai semangat kejiranan yang harmoni dan sejahtera. Balai raya dan dewan serbaguna yang boleh digunakan untuk aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong dan sebagainya. Organisasi seperti rukun tetangga ditubuhkan bagi menguruskan hal-hal berkenaan aktiviti di kawasan kejiranan. Yang kedua ialah sikap mengambil berat atau mengambil tahu. Itu bermaksud mengambil peduli dan peka tentang kebajikan jiran tetangga sekiranya jirannya menanggung kesusahan dan kesulitan. Sikap mengambil peduli ini juga termasuk sekiranya seseorang mendapati berlakunya perselisihan faham dalam hubungan antara diri sendiri dengan jirannya. Oleh itu, sikap peka
tentang kesusahan orang lain, menimbulkan keinsafan, mencuit naluri keinsanan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Yang ketiga ialah amalan kunjung-mengunjung. Sekiranya kita berkesempatan untuk berkunjung ke rumah jiran tetangga, terutamanya pada hari perayaan, ia adalah satu usaha yang murni. Contoh seperti bertegur sapa apabila bertemu ketika berselisih di kawasan perumahan masing-masing. Akhir sekali ialah tidak mengganggu ketenteraman jiran. Ini termasuklah tidak memasang televisyen atau radio terlalu kuat, mengintai-ngintai barangan yang dibawa pulang oleh jiran kita. Juga tidak membina atau menanam sesuatu yang boleh menghalang cahaya matahari, menembusi rumah mereka atau merosakkan halaman rumah mereka. Ia bukan sahaja tidak menjaga hak jiran, tetapi juga merupakan salah satu kesalahan di sisi Undang-Undang Malaysia apabila mengganggu ketenteraman jiran. Sekian, terima kasih.